Assalamualaikum. Lid Madi, Nur Azlina Syukur, Maryam Muhammad, Safia Ahmad, Rahimah Abdul Rahman, Zainah Buyung, Opah Azna, Hafiz Azliati, Kiflizul, Nur Alis. Tolong respon audio video okey ke sebelum kita start. Kak Siti Azmahani, muka surat berapa kita hari ni? Buku baru. Cahaya okey ke? Kenapa saya macam gelap rasa hari ni? Makcik Syikin, apa khabar? Sampai dah halus tak? Jitera. Apa khabar? Cik Yurni, Kak Naza, Madinatul Munawwara, Mas Liza Bagiran, Alhamdulillah. Latifah Ali, Amir Zaliha, Cik Siti Atika, subhanallah. Jelas, terima kasih Cik Rodia, Fatimah Umar. Buku baru muka surat 105, advance dah ada. Buku Ustazah baru muka surat 99. Anak murid lebih lajak muka surat Zabidah Alang Ahmad, alhamdulillah. Danin Warda, orang baru kot ni alhamdulillah, syukur. Heavy okey, cantik, okey, bagus. Tuntat, okey. Ustazah di Sinari Nur. Tapi saya rasa macam gelap hari ni. Kenapa Sebab buku-buku ni bertumpuk kat sini ke? Buku dah setinggi Gunung Kinabalu dah. Okey. Sampai buku tutup cahaya, subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Bab 42 ya, Fatimah Omar, muka surat 105, buku baru. Alhamdulillah, Kak Nuraini dah exercise ke pagi ni? Sungai Gadut jelas, alhamdulillah. Zaharah Ramli, Zini, Nur Azlina Syukur, alhamdulillah. Mahiran Razali, Kak Siti Azmahani kena keloi takut orang Kuantan tak sedap kita buat awal pagi hari ni. Baik, alhamdulillah, mari kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar yang bersama-sama pada pagi ini? Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih Yasmin Yaakob. Masya Allah, dia tak join live tapi istiqamah setiap hari. Ya, sahabat-sahabat muslimin muslimat, saya sangat faham pertembungan kuliah, kerja-kerja yang penting untuk kita selesaikan. Kadang-kadang kita memang tak dapat join live, itu tak penting mana pun. Saya tak pernah intai siapa join live, tak join live kan. Bagi saya sangat tak penting jumlah kehadiran ketika live, tak penting pun. Okay? Yang penting ilmu disampaikan, proses ilmu tu berlangsung. Ustazah tukang bacakan saja, okay? Tapi Ustazah rasa rugi kalau Ustazah tidak kongsikan kepada seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab saat ini selain daripada anda mendapat ilmu, niatkan kita sedang mengikut sunnah. Sunnah apa sahabat-sahabat muslimin muslimat? Sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita sampaikan satu ilmu, walaupun satu ayat yang kita tahu. So sharing daripada La Tahzan, kita pula depan ada kitab, kita tulis je dekat ruang Facebook kita, media sosial kita, apa sajalah yang dengan TikTok, Twitter, dengan segala-gala kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita ada media sosial apa saja, Facebook, IG, tulis walau sebaris ayat. Walau tajuk hari ini bab 42, kita tulis balik, jangan bersedih kerana kelapangan pasti datang. Masya Allah, simple, tapi kalau ada walau seorang sahaja yang membaca, dia tengah bersedih, tiba-tiba kita pujuk dia dengan kata-kata jangan bersedih kerana kelapangan pasti datang. Tak mustahil nanti dia komen, terima kasih, aku rasa lega sikit baca status engkau hari ni.
Padahal kita tiru je daripada kitab La Tahzan. Tapi kalau ulasan anda ambil daripada mana-mana asatiza, contoh kan anda copy daripada mana-mana status, tolonglah bagi kredit pada orang tu, orang yang menulis tu, sebab itu status dia. Contoh, jangan bersedih kerana kelapangan pasti datang bla 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 bla, bawah tu tulis La Tahzan muka surat 105 contoh. Atau bukan tajuk dia kita copy sebiji, tapi kita macam pagi tadi Ustazah dengar TV Al-Hijrah, kita nak bercakap bahawa matahari, kata Ustaz Syahri Abdul Rahman pagi tadi, indah perbahasan surah Yasin ni kalau kita tadabbur. Kita tengok kepada matahari, kita nampak betapa Allah suruh kita solat sehari 5 waktu. Sebab daripada subuh sampai ke isyak tu tergantung kepada perjalanan matahari. Kan kalau orang tak ada jam dulu, tengok kalau matahari tegak dah waktu mana, kan kalau matahari tenggelam waktu mana, kita nak solat apa. Tapi kalau kita tengok bulan, kita sedang melihat perbuatan amalan yang secara berjamaah. Contoh bulan Ramadan tergantung nampak anak bulan ke tidak. Maka datanglah bulan Ramadan, berduyun-duyun kita menunaikan solat sunat tarawih sebagainya kan. Berpuasa, kita merasakan orang miskin yang berlapar, semua tu ada. Kemudian bulan haji, semua tergantung bulan. Sebab tu ada bulan sabit, nampak kecil cahaya dia. Kemudian nanti ada bulan purnama bila 14-15 hari bulan setiap bulan Islam. Subhanallah, Allah ciptakan satu makhluknya tak ada yang sia-sia. Semuanya ada kepentingan. So bila Ustazah mendengar ilmu macam pagi tadi, bila Ustazah nak cuba ulas mengikut cara Ustazah sendiri, kita quote lah dia tu menggunakan kata-kata ustaz mana daripada TV Al-Hijrah. Sebenarnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, perkara ni satu adab. Adab. Kalau Ustazah sendiri tak perasan, anda tulis mungkin yang join La Tahzan ni bukan semua rakan Facebook Ustazah. Ustazah tak perasan pun orang ambil ke tak ambil, tak kisah apa. Tapi kadang-kadang ada orang screenshot hantar ke Ustazah. Ustazah ni bukan kata-kata Ustazah ke? Macam tu. Saya kata biarlah kan, yang penting baik untuk dia. Cuma benda ni kadang-kadang etika, sebab Ustazah penulis buku. Sebagai penulis buku dia ada nanti kita boleh ada penulis yang sampai saman menyaman, kita tak seronok lah, dia jadi tak harmoni sahabat-sahabat. Jadi dalam hidup ni macam tu, akidahnya penting, syariahnya penting, adabnya penting. So dalam adab tu, bila kita menyampaikan, bagi kredit kepada penulis-penulis yang sekarang ni, tu cantik sangat. Jadi kita nak sebut macam mana supaya kehidupan kita ni dunianya harmoni untuk mengundang keharmonian di akhirat Allah, yang kita tak boleh ambil daripada mana-mana pun keharmonian itu kecuali daripada redanya Allah. Begitu, okey? Baik, Masya Allah, Subhanallah, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Hari ini tanggal 1 September. Semalam 31 Ogos, sekarang 1 September. Jadi syukur Alhamdulillah. Banyakkan syukur. Walau semalam ada yang mungkin air mata belum kering, pagi ni kita sambung mengusap air mata kita. Sebab kesedihan, masalah semalam, kita hari ini dibangkitkan oleh Allah untuk bersyukur. Syukur Allah hidupkan kita pagi ni untuk apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Untuk mengusap air mata yang semalam. Semalam tinggal sejarah. Kalau semalam kita buat dosa, kita bertaubat atas dosa-dosa kita yang semalam. So kenapa Allah hidupkan kita hari ini? Untuk memadam dosa-dosa itu dengan taubat. Kedua, taubat itu mudah terpadam dengan kita just buat benda baik. Buat je benda yang Allah suka. Serahkan kepada Allah. Tanpa kita ungkit-ungkitan, tanpa kita mengharap-harapkan balasan, just buat benda baik. Kita ada akal, kita tahu mana yang benda Allah suka, mana yang tidak. Subhanallah. Jadi tanpa kita sedar, pagi sampai malam, tidur, bangkit lagi, itu je yang kita fikir. Hanya nak mencari redanya Allah. Dan manusia sedia maklum redanya Allah tu pada perkara-perkara yang disukai oleh Allah. Kenapa kita sibuk nak buat perkara-perkara yang Allah tak suka? Dan hati kita mengetahui kita ni sedang buat benda yang Allah suka atau tidak. Kerana apa? Kerana contoh kita bercakap baik depan orang. Cakap baik depan orang, tapi hati kita tak baik. Orang tak tahu, tapi hati kita tahu. Ish, aku ni ada niat tak betul ni. Ada munafik ni dalam hati ni. Kita je yang tahu. Jadi sahabat-sahabat, kenapa kita sibuk? Setiap hari kita hidup sibuk dengan orang lain, kita tak sibuk dengan diri kita. Kita tak bersihkan hati kita.
yang ada kejahatan, yang ada nifaq, yang ada segala kemunafikan itu, kita nak persembahkan hati kita tu kepada Allah, nak mati bertemu Allah dengan qalbun salim. Ini paling penting. Dan saya minta maaf, pagi ini pertama kali saya awalkan kuliah ke 8.30 pagi. Mungkin ada yang suka, mungkin ada tak suka. Sebab tu Ustazah tak boleh nak menetapkan la tahzan ni setiap hari pukul sekian, tak boleh. Sebab saya terikat dengan jadual-jadual kuliah yang telah disusun. Maka sahabat-sahabat, bila time Ustaz ada dekat rumah, saya pun ada tanggungjawab saya juga, yang kami ada perbincangan berdua, kerja yang kena buat berdua, jadual yang kami kena susun. Jadi bila saya tengok balik jadual, oh saya tak boleh buat lepas Zuhur, saya tak boleh buat lewat tengah hari, sebab lepas kejap lagi ni saya ada program dengan satu universiti. Kemudian petang ke malam pun saya ada kerja. Jadi saya tak dapatlah berlatahzan. Jadi untuk mengelakkan mustahil, setelah Ustazah Zai berniat untuk istiqamah setiap hari, mustahil untuk saya tinggalkan, kecuali adalah ketidakizinan Allah. Kita dah cuba nak selit tang mana, tiba-tiba tak dapat juga. Kita percaya itu baik di sisi Allah, tapi jangan tak usaha. Jadi saya usaha, sahabat-sahabat dirahmati Allah, untuk kita awalkan 8.30 pagi. So yang tak selesa, yang tak boleh join live, tak mengapa, nanti sambung balik insya-Allah. Okay, Aimuni, Fazil, semualah seorang-seorang. Ustazah tak mampu nak tegur seorang-seorang. Semua yang join hari ini, ahlan, tahniah kerana anda memilih untuk berpagi-pagian dengan majlis ilmu. Subhanallah, bab yang ke-42. Okay, tahniah juga kerana masuk bab yang baru. Masya Allah, kita tekuni je, sedar tak sedar nanti habis. Ya betul, Kiflizul, lagi semangat. Sebab pagi-pagi ni sepatutnya kita mencari motivasi diri. Betul tak? Baik, jangan bersedih. Cuba sebut sama-sama tajuk ni. Jangan bersedih, kerana kelapangan pasti datang. Sebab pun dah sebab jiwa. Apa Ustazah sebab? Jangan bersedih, patutnya kita bergembira. Maksudnya, para alim ulama, sahabat-sahabat, dia mengambil ilmu daripada Quran dan hadis. Maknanya, kalau Dr. Aida Al-Qarni dalam bab ke-42 memujuk kita dengan jangan bersedih, kerana kelapangan pasti datang. So, kita merasa diri kita dipujuk. Anda perhatikan ayat Quran, hadis Nabi, syair-syair Arab, Masya Allah. Kan, siapa kita yang jahil ni, kita yang tak sempurna ni, umat akhir zaman ni, yang tak banyak pengalaman ni, yang amal ibadah ciput sangat ni, untuk menafikan. Kita iakan saja, yes, jangan bersedih, kerana kelapangan pasti datang. Ini kan cirinya orang yang bersangka baik dengan Allah, yang sudah pasti mencurah-curah rahmat Allah daripada pagi ini. Kalau paginya ceria, insya-Allah sampai ke petang malam akan mengundang keceriaan. Pada jiwa kita, bila jiwa kita ceria, insya-Allah tubuh yang mula lemah dan uzur kerana tua ataupun sakit pun kita mampu bangkit. Mak nak pergi mana tu? Mak nak sembahyang. Kenapa mak bersusah payah? Tunggulah kejap lagi orang buat. Tak apa, mak boleh. Mak nak melangkah juga ni pergi bilik air. Puas kalau dapat bersihkan diri sendiri. Masya Allah, sahabat-sahabat, semangat tu ada. Okay? Baik, kita baca satu persatu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi disebutkan bahawa afdalul ibadatin intizarul faraji, sebaik-baik ibadah adalah menunggu datangnya dari Allah, yakni sambil bersabar tatkala tertimpa musibah. Minta maaf sahabat-sahabat, di hujung kalimah ada kalimah al-faraji. Kalau kita wakafkan bacaan, bunyinya al-faraj. Jadi kita buat rujukan. Kenapa disebutkan kalimah al-faraj? Takut minta maaf sebut bahasa ini, kalau dipinjam oleh bahasa Melayu, kita dah memaknakan lain. Ustazah, kenapa hadis ni ada sebut kalimah faraj ni? Tapi tak ada pun maksud-maksud macam kita faham dekat terjemahan tu. Rupa-rupanya al-faraji di sini, sahabat-sahabat, satu pelepasan. Pelepasan dari kepayahan. Maksud, jangan dalam pada, Ustazah nak mudah faham bahasa kita pagi ni, kita dalam pandemik COVID. Semua kita tak tahu sampai bila dia nak berakhir. Adalah rugi sangat-sangat manusia yang dalam menanti COVID ni berakhir, dia termenung sana, dia tak buat kerja, dia rehat-rehat saja.
Dia kena berhenti kerja, dia tak cuba untuk buat benda yang lain, yang baru, keluar daripada zon keselesa dia selama ni. Daripada muda habis universiti saya kerja A, Ustazah, mustahil untuk saya tukar kepada B to Z. Wah, sahabat-sahabat, dia kena terima bahawa hidup ni tak semestinya berada pada zon selesa. Kita kena keluar. Untuk apa sahabat-sahabat dirahmati Allah, baru kita tahu cerita di luar tempurung tu apa. Kan orang Melayu istilahkan katak bawah tempurung ni apa, kau ni macam katak bawah tempurung. Keluarlah cari pengalaman. Contoh kan sahabat-sahabat, katak bawah tempurung dia tahu apa, dia pandang kiri kanan mata dia yang bulat tu, dia nampak tempurung je lah dari dalam. Cuba dia keluar, kan macam-macam dia nampak. So kita kalau kata, saya ni Ustazah pilot ni, saya tak reti nak buat kerja apa. Sejak daripada saya start kerja, saya hanya tak pandai bawa kapal terbang je. Sekarang kapal terbang semua sedang parking. Kan kapal terbang tak banyak yang terbang. So saya nak buat kerja apa, dah setahun setengah saya duduk saja. Duit simpanan saya pun dah habis. Rugi, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maksud hadis mengatakan sebaik-baik ibadah adalah menunggu datangnya dari Allah sambil bersabar tak kala tertimpa musibah. Ibadah di sini dimaksudkan bukan saja solat, puasa, zakat. Kita dah 2 kali bulan puasa dalam pandemik. Kita dah 2 kali raya dalam pandemik, kan? Kita tak tahu ke depan macam mana. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah yang memilih untuk memasjidkan rumahnya, wah, ayah dah boleh jadi imam, anak-anak lelaki semua dah boleh jadi imam. Anak-anak perempuan boleh duduk dalam halaqah ilmu, memadrasahkan rumah. Subhanallah, dalam tempoh setahun lebih. Kita yang bernanti-nanti ni, anak saya tak apa, Ustazah, tak payah, nanti tahun depan bila pandemik dah berakhir saya hantar di sekolah agama. Contoh, dia menanti tanpa menggantikan penantian itu, sahabat-sahabat, dengan perkara yang sangat baik di sisi Allah. So Ustazah selalu menggunakan dalam kuliah-kuliah Ustazah yang lain, berapa ramai kita ni yang dapat mengiyakan penantian satu penyiksaan. Dia duduk sebutlah ada lagu kan, dulu-dulu duduk nyanyi lagu gitu. Penantian satu penyiksaan, kan. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, ada orang yang sungguh-sungguh dalam terseksa lah menanti COVID ni berakhir, terseksa sungguh. Tapi ada orang yang dalam penantian ini tak berlaku pun penyiksaan pada dia. Saya Ustazah setahun setengah dah saya cuba. Saya tak pandai masak Ustazah, tapi saya cuba buat roti jala. Dulu saya buat roti jala warna kuning je Ustazah, lepas tu makan dengan kari. Sekarang Ustazah tahu, saya punya bisnes roti jala boleh jadi bunga ros. Semalam roti jala saya ada 80 pack terjual. Banyaknya kak. Saya buat roti jala color bendera Malaysia. Contoh, kalau anda tengok kat Facebook, Masya Allah, hebatnya wanita-wanita ni. Saya kalau tengok, saya memang tak buat benda-benda gitu kan sahabat, tapi saya kagum, Masya Allah. Sebab tu juga Ustaz, bang, hebatnya perempuan macam ni, semoga Allah gandakan rezeki untuk dia. Tengok ni bang, cerita dia buat saja-saja dia dulu. Sekarang ni warna bendera Malaysia boleh. Orang Kedah order roti jala hijau kuning, orang Johor order roti jala keluar warna merah, warna biru. Hebat tak sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kerana apa? Dia sebenarnya kerja hebat tu, tapi sebab kerja di dalam pandemik ni tak boleh pergi pejabat, kan. Sahabat-sahabat nak work from home pun projek tak banyak sangat. Jadi dia buat satu benda yang baru dalam penantian ni. Dan saya percaya sahabat-sahabat tak mustahil nanti bila dia dah start kerja di bidang dia semula, mungkin dia dah ada 10 orang staff untuk gantikan dia punya projek yang roti jala tadi tu. Kan? Tak pasal-pasal ada orang yang bila pandemik dia berakhir dah balik kepada bidang dia, dia ada kilang pula. Kilang apa ni? Kilang buat frozen kari puff. Contoh hasil daripada pandemik. Kan sahabat kita, Opah Azna, terror buat roti dah sekarang ni. Siap sampai kat rumah Ustazah semalam dengan satu tragedi yang macam-macam tragedi. Masya Allah. Jadi mukaddimah La Tahzan pagi ni saya nak membangkitkan semangat anda, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dalam penantian ni jangan ada penyiksaan. Kita buat sesuatu yang menggembirakan, yang memberikan kemanfaatan, kita akan duduk dalam keceriaan, insya-Allah. Okey, kita pergi laju. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 81, bukankah subuh itu sudah dekat? Alaysa subhu biqarib. Ada orang malam hari dia resah. Dia resah sebab apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Malam tu kan gelap. Jadi dalam sisi hidup dia ni mungkin ada kegelapan. Bilalah aku ni nak dapat senang? Bilalah hidup aku ni nak terang benderang macam orang lain?
Sahabat-sahabat, kita faham ayat Quran, alaysa subuhu biqarib. Bukankah subuh itu dah dekat? Subuh gambaran apa? Tak lama lagi akan cerah. Akan cerah. Jadi, yang gelap pasti akan terang. Yang terang jangan duk syok sangat. Satgi nanti akan gelap balik dengan malam. Jadi kita sebut sahabat-sahabat, yakin hidup ni macam tu. Kita akan menikmati, enjoy dalam hidup ni. Okey, hari ni giliran aku, esok giliran dia. Kita raikan kegembiraan orang lain. Saat kita berduka tu, kita gembira dengan gembiranya orang lain. Percayalah, kita tidak akan berduka melampau-lampau. Tapi yang kita makin sakit dan perit, rasa terhimpit, masa kita tengah sakit, kita nampak orang lain bahagia, indah hidup dia, kita cemburu, kita dengki, kita sakit hati. Kita akan rasa makin terhimpit. Kita rasa semua orang benci kat kita. Semua orang tengah suka dekat orang yang sedang bahagia tu. Itu perasaan hang saja. Ni mudah nak cakap. Itu perasaan kita saja, sahabat-sahabat. Perasaan kita, sebab kita tak boleh menerima keadaan. Selama ni aku senang, bahagia. Tapi kenapa hari ni aku, sedangkan hujan pun ada terangnya. Sedangkan panas pun ada hujannya. Sedangkan malam ada siangnya, siang ada malamnya. Kenapa susah sangat kita nak terima? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, bangkitlah segera wahai orang-orang yang bersedih dan cemas. Sesungguhnya matahari telah terbit, dan sambutlah kemenangan yang dianugerahkan oleh Yang Maha Memberi kemenangan. Sambutlah. Kita tengok cerita semalam, cerita merdeka, kan banyak diulas-ulas asatizah kita dalam bidang agamanya. Kemudian para sejarawan kita membacakan, kita dijajah lebih 400 tahun oleh Inggeris. Macam-macam kan sahabat-sahabat cerita. Jepun sekejap dia jajah kita. Kita ni terjajah dulunya. Lepas tu nak dapat yang Allahumma salli ala Muhammad, kita 64 tahun kan semalam. Masyarakat yang dulu kita nak dengar bergema kalimah merdeka tu bukan satu perkara yang mudah. Perjuangan, darah, harta benda, keluarga habis menjadi korban. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Habibah Syuaib, bagus. Kemudian mana tadi hilang? Kan untuk Allah berikan kepada kita kemenangan. Ini yang kita nak belajar. So dalam pepatah Arab pun ada menyebutkan, jika seutas tali sudah sangat meregang, niscaya ia akan putus. Apa kaitan? Sahabat-sahabat, kita kata saya tegang lah ni Ustazah, rasa stres sangat. Maksudnya, apabila suatu persoalan semakin rumit, maka tunggulah jalan keluarnya. Sahabat, bersangka baik. Ini yang kita kata saya tak boleh terima benda ni Ustazah. Saya ni rumit tak jumpa permasalahan. Sahabat, kita mengalami fasa rumit PKP, pandemik COVID. Kan 24,000 satu kali, 22,000. Sekarang kita dah mula dengar di Selangor khususnya. InsyaAllah sudah nampak sinar di dalam terowong itu. Terowong yang mana sahabat-sahabat, kita tengok ICU dah semakin susut. Kita tengok stage 4, stage 5 punya sakit COVID dah tak banyak dah. Walaupun kita tengok angka belum begitu menyusut, up and down, tapi kita nampak sebenarnya sahabat-sahabat dah ramai yang mati, dah ramai segala. Lepas tu kita dengar pula kita punya Menteri Sains dan Teknologi kan ditugaskan untuk mencipta vaksin yang tempatan. So ada orang yang tak suka, ada orang yang suka. Cuba kita buka minda kita. Sebenarnya Allah beri ni, lagi kita sulit, lagi nampak jalan penyelesaian. Lagi sulit macam kita dah nak keluar dah daripada persoalan itu. Kita tak nak dah bergantung kepada orang lain. So makin lama, para doktor kita, frontliners kita dapat pengalaman. InsyaAllah sahabat-sahabat dirahmati Allah, inilah hikmah besar yang akan sampai kepada kita dengan izinnya Allah. Kita punya orang yang bidang sains makin pandai, kepakarannya bertambah, kan frontliners kita, penjawat-penjawat awam kerajaan tak sempat nak berehat. Orang KKM dah bertahun, berbulan mereka tak ada cuti sama sekali. Orang lain yang dalam BDR boleh guling-guling lagi dekat rumah sahabat-sahabat, tapi mereka Masya Allah tak ada peluang. Jadi kita raikan semua ini. InsyaAllah perkara ini akan selesai. Kita nampak macam makin sulit, tapi Allah sedang siapkan kepada kita satu kemudahan. Ini yang kita yakini. Okay? Ada 3 ayat daripada surah At-Talaq yang kita nak ambil. Biasanya kita dengar baca daripada surah kita faham dia adalah ayat 1000 dinar.
Bila kita baca ayat 1000 dinar, semua orang rasa macam mana? Baca ni takkan apa-apa, takkan miskin. Oh, kau main. Lepas tu kita belilah frame-frame ayat 1000 dinar. Lepas tu si tukang jual tu very confident. Beli ni kak, gantung kat rumah, gantung kat kedai. Akak kan meniaga, akak takkan apa-apa ke dana. Oh Allah. Yang tukang belinya tu pun sami'na wa ata'na. Main beli je. Lepas tu ustazah datang kedai. Oh cantik hot ni kak. Masya Allah, beli kat mana ni? Adulah ustazah, hari tu mahal tu ustazah akak beli. Apa dia tulis tu? Tak tahulah ustazah. Tapi dia kata ayat 1000 dinar. Kan akak hafal tak? Hafal? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ila al-akhir dia baca. Lepas tu insya-Allah takkan apa-apa ke dana. Lepas tu yang duk gantung dekat dalam kedai tu, sahabat-sahabat sekarang ni restoran dia tutup juga. Kan? Tak ada masuk juga. Kan? Kenapa frame tu tak boleh bantu dia? Supaya dia terus kaya, tak jadi apa-apa ke dana, tak jadi miskin. Kenapa? Silap. Kita jangan jadikan itu semua sebagai tangkal. Okey? Tangkal yang sebenar tu kat mana? Sejauh mana kita beramal dengan ayat-ayatnya. Cuba hari ni kita nak faham. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa. Ya, Aimuni Fazil. Subhanallah. Rasa macam nak baca semua tulisan anda ni. Tapi ustazah bekerja untuk kelas pukul 10 lagi. Sebelum pukul 10 tu ustazah kenalah buat preparation juga. Kan? Kena regang-regangkan ustazah punya rahang yang dah penat cakap 1 jam tu. Macam tu lah. Okay? Jadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Siapa dia? Allah. Bertakwa kepada Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ayat 1000 dinar tu rezeki saya. Alhamdulillah kak. Betul ustazah selalu amal ayat 1000 dinar. Ya, bagus amal ayat 1000 dinar. Tapi yang ustazah nak tekan ni apa? Apa yang Allah nak daripada ayat 1000 dinar? Kita menjadi hamba yang bertakwa. Okay? Kita hanya gantung tampal baca hari-hari, tapi kita bukan hamba yang bertakwa. Macam mana Allah nak tunjukkan jalan keluar? Sahabat-sahabat, hamba yang bertakwa ni antara cirinya sabar. Hamba yang bertakwa ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, pandemik atau tidak, dia tetap berpaut kepada Allah. Okey? Okey, Ruqyah Yusof. Sama dengan buku saya, muka surat 99. So tak payah resah gelisah. Okey, jadi kalau yang buku baru muka surat 105 rasanya tadi. Okey, baik. Jadi bertakwa kepada Allah, Allah akan tunjukkan jalan keluar atas permasalahannya. Ayat kedua, At-Talaq 5. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya, akan melipat gandakan pahalanya. Tadi Allah jamin untuk tunjuk jalan keluar atas permasalahan. Ayat yang kelima dalam surah At-Talaq, Allah jamin dengan takwa Allah hapuskan kesalahan-kesalahan. So antara ciri orang bertakwa ni adalah orang yang tak jemu-jemu bertaubat kepada Allah. Sentiasa memohon keampunan, sentiasa merasa diri berdosa, sentiasa takut untuk mati membawa dosa-dosa kalau tidak direzekikan mati dengan taubatan nasuha. Okey? Kemudian At-Talaq ayat 4. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya jalan kemudahan dalam urusannya. Min amrihi yusra. Allah jamin untuk beri jalan kemudahan dalam semua urusannya. Masya Allah sahabat-sahabat, janji Allah ni tak pernah bohong. Kenapa yang kita sukar sangat? Jadi please, bukan di lisan sahaja, tapi kita kena memaknai apa itu ayat 1000 dinar. Bukan digantung dengan hot yang mahal-mahal saja, tapi kita kena menjiwai apa yang Allah hendak dalam ayat 1000 dinar. Jadilah hamba Allah yang bertakwa. Pertama tadi Allah kata akan ditunjukkan jalan keluar atas permasalahannya. Kedua, Allah jamin akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Ketiga, Allah kata akan dimudahkan setiap urusannya. Bukankah ketiga-tiga perkara ni kita selalu iringkan doa? Ya Allah, kan, tunjukkan aku jalan keluar atas permasalahan aku. Aku tengah ada masalah besar ni, ya Allah.
Ya Allah, ampunkan dosa-dosaku, hapuskan semua kesalahan aku. Ya Allah, hari ini aku nak buat sesuatu perkara yang besar, mudahkan urusan aku. Kat mana jawapan? Jadilah hamba Allah yang bertakwa. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita tengok. Pepatah Arab menyebutkan, kepedihan yang selalu mendera pada saatnya nanti pasti akan pergi. Syair, kita dah belajar, penyair-penyair menulis berdasarkan ilmu. Rujuk Quran, rujuk hadis, pengalaman-pengalaman yang dia lalui. Kita tengok macam mana cerita dulu kesengsaraan Al-Munabbih. Kan, kesengsaraan dia yang menjadikan dia seorang penyair yang hebat. Kerana itu yang dia alami. Dia boleh meluahkan rasa jiwa dia, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey, lalu dia kata kepedihan yang selalu mendera pada saatnya nanti pasti akan pergi. Kan ini dalam pepatah Arab. Dia menulis dengan begitu yakin. Tak apa, hari ni kita susah, pasti akan pergi. Sekarang malam, tak lama lagi akan menjelang siang. Kan begitu sahabat-sahabat. Hari ni gelap, nanti akan terang benderang semula. Pepatah lain berkata, begitu banyak orang yang lega setelah putus asa mendera. Begitu banyak pula orang berbahagia setelah dia putus asa. Kan? Jadi biasa je hidup ini sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita diuji dengan pelbagai kesakitan, pelbagai kesempitan. Allahumma salli ala Muhammad. Siapa pun yang berprasangka baik kepada pemilik Arash, maka ia akan memetik buah-buah manis di tepi sungai yang jernih. Masya Allah, disuruh kita bersangka baik untuk menikmati kemanisan. Ini pengalaman orang-orang yang hebat. Okay? Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, ana inda zanni abdi bi faliyazunna bima syaa. Aku, kata Allah, sesuai prasangka hambaku terhadap diriku. Maka silakan dia berprasangka terhadap diriku sesuai dengan kehendaknya. Allah cakap dengan Nabi SAW, aku ni sesuai dengan prasangka hambaku. Maksud kita hamba, kita berprasangka apa dengan Allah. Kalau kita sangka baik dengan Allah, baiklah yang Allah akan datangkan. Kalau kita bersangka buruk dengan Allah, maka buruklah yang didatangkan. Saya gantung dah 20 tahun lebih, tapi tak hafal. Uish, Hajah Nur Hidayah, saya gantung dah 20 tahun lebih, tapi tak hafal. Patutlah. Hafal itu satu bonus. Tak hafal itu bukan berdosa, sahabat-sahabat. Tapi jangan menggantung, meremang bulu rumah saya ni, jangan menggantung ayat-ayat 1000 dinar, ayat Quran, ayat 1000 dinar lah yang tadi saya maksudkan tu, menjadikan dia sebagai tangkal azimat. Aku takkan miskin kalau aku gantung ayat ni. Dan penjual-penjual tu kadang-kadang kalau tanpa ilmu, itulah yang dia cakap. Sebab berlaku pada Ustazah. Masa tu Ustazah ziarah rehlah ke Melaka, ingat lagi. Kan dekat kota Formosa tu kan banyak dulunya orang jual-jual macam-macam hot-hot, dia suruh kita beli tempat dia kan. Wah, kemain lagi dia, beli ni kak, cantik ni, akak gantung balik rumah, akak framekan, akak gantung, akak takkan miskin. Kan takkan apa-apa ke dana. Memang silap lah dia cakap macam tu kat kita. Tak pasal-pasal berceramah sekali kat situ. Takkan miskin je kalau pakai air. Habis tu kalau dia malas kerja semua, adakah dengan menggantung ni saja kita tak payah pergi bekerja? Taklah macam tu kak, tapi akak gantung je, akak takkan miskin. Sahabat-sahabat, jangan sekali-kali. Sebab tu kadang-kadang kita bawa baby kita jumpa Tok Moh. Konon-konon Tok Moh tu gumpal-gumpalkan ayat Quran, letak dekat satu ikatan rantai, dijahit-jahit ayat Quran tu duduk kat dalam. Anak engkau ni takkan menangis dah. Sebab apa? Sebab dah digunakan ni azimat tangkal ni, dijadikan gantung kat leher. Walau pelik-pelik, kadang bukan baby je tak pakai macam tu, atuk baby pun pakai macam tu juga. Kan letak kat tali pinggang lah, letak dekat leher lah. Pasal apa ni? Kan kalau saya berjalan mana-mana Ustazah, kalau musuh nak bunuh saya pun, pedang tu, parang tu, pisau tu takkan loot kat saya, pistol tu takkan tembus tubuh saya. Aduh, kesian dah orang macam ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kesian. Okay? Jadi maksudnya Quran ni disuruh kita beramal, kita pegang dia, kita yakin dia sungguh-sungguh. Itu kata-katanya Allah. Bukan kita koyak-koyakkan Quran, kita masukkan dalam air, kita minum airnya, tiba-tiba toing terus hafal. Ingat senang-senang je macam tu. Kalau macam tu tak tumbuhlah madrasah tahfiz untuk hafal Quran. Pakat rendam ayat Quran dalam air saja, minum, automatically Al-Hafizah Muzayyanah Abdullah. Macam tu ke? Tak.
Mana boleh kita dapat mudah-mudah macam tu saja. Okay, kita gantung ayat 1000 dinar dan tiba-tiba kita jadi orang kaya raya. Tak. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan mudah. Ya, betul Cik Rodiah Sharif. Saya tahu dulu-dulu, Masya Allah kan. Macam-macam lah Zanisha kan. Jadi tolong berhati-hati sahabat-sahabat dirahmati Allah. Siap tak tahulah. Yang peliknya, majlis ilmu dah bercambah-cambah ni, masih ada lagi yang suka nak buat macam tu. Okay, masih ada lagi yang suka. Lepas tu siap dengan yakin tu. Kan yakin tu yang bahaya tu. Kan anak saya takkan nangis lagi dah lepas ni sebab dah pakai tangkal ni daripada Tok Moh sekian-sekian. Dia recommend pula ke orang lain. Semua orang duk pakai macam tu. Hati-hati sahabat. Okay, saya minta maaf kalau ada yang berasa kat sini. Tapi hakikatnya, hati-hati. Takut kita terjebak dengan perkara-perkara yang syirik. Quran ni untuk kita tadabbur. Untuk kita baca. Untuk kita leburkan takabur kita. Untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Subhanallah. Barulah kita dapat manfaat daripada Al-Quran. Okay. Dalam sebuah ayat Quran, Yusuf 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza stay'asa ar-rusul wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanunjiya man nasya'. Apa maksud? Surah Yusuf ayat 110. Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan mereka dan telah meyakini bahawa mereka telah didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami, lalu diselamatkanlah orang-orang yang kami kehendaki. Mana ada rasul yang dalam kerja dakwah dia aman, tenang, tenteram, tak ada seorang pun sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tak ada seorang pun. Kalau kita pernah diuji, kalau kita pernah merasa sempit, perit, susah, derita dengan pelbagai ujian, para rasul terlebih dahulu. Terkadang Nabi Muhammad, cuba tengok masa Nabi Muhammad ternanti-nanti wahyu. Mereka kafir Quraisy menempelak Muhammad sudah tidak disayang oleh Tuhannya. Kami ternanti-nanti akan jawapan. Muhammad kata esok. Sebab tu Allah tegur Nabi, suruh jawab dengan insya Allah. Insya Allah ni kita serah kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala yang akan bersama-sama dengan kita. Maka sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak sebutkan setiap berlaku apa sahaja kesukaran pada para rasul, siapa yang menolong. Mereka tak menggunakan tangkal itu ini, bertemu dengan orang-orang yang khurafat, tak. Tetapi mereka tetap memandang Allah, lalu Allah mendatangkan pertolongan kepada mereka. Dah berlaku dalam kehidupan para rasul terdahulu. Kita tak baca sirah ke sahabat-sahabat, sebab tu kena belajar semua ni. Kan? Kalau kita kata hidup saya ni paling susah Ustazah dalam satu taman perumahan ni. Ya Allah Tuhan, sempitnya cara pandang kita. Kita disuruh pandang siapa yang qudwah kepada kita, yang memimpin kita ni. Allah turunkan siapa untuk pimpin kita sebagai umat yang berjaya dunia akhirat? Rasul. Sebelum datangnya Muhammad, kisah Nabi Adam ada dalam Quran, kisah Nabi Musa dalam Quran, kisah Nabi Ismail dalam Quran, semua kisah para rasul dalam Quran. Tapi orang yang tak suka Muhammad tetap, macam mana kau boleh tahu tentang Nabi Isa? Bukankah masa zaman Nabi Isa dulu kau belum lahir ya Muhammad? Macam mana kau boleh tahu? Jawapan Nabi Muhammad, sebab Allah bercerita dalam Quran. Jadi kita, Muhammad tak hidup dengan kita, sahabat-sahabat kita tak tengok wajah Muhammad, tak dengar live Muhammad berceramah, sahabat-sahabat ibarat macam tu. Tapi Allah tinggalkan Quran. Sampai akhir zaman, akhir dunia ini, nak habis dah kiamat, takkan mungkin ada kitab panduan lain melainkan Quran. Jadi orang yang tak nak cuba faham Quran, tu yang pagi tadi menonton TV Al-Hijrah, apa pesanan Ustaz Syari, kita boleh baca Yasin setiap malam Jumaat, setiap hari. Tapi apa yang kita faham daripada surah Yasin? Saya senyum je sambil saya duk pakai tudung nak masuk kelas La Tahzan ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya senyum je dengan Ustaz Syari sebut. Dia kata apa? Kita jangan jadi segelintir manusia yang hanya bertasbih apabila nampak pokok seperti lambang sujud. Kita beria-ria bertasbih bangun malam, berzikir sampai 10,000 tasbih. Kenapa ni beria-ria? Saya tak nak pergi kerja hari ni, saya nak bertaubat, saya nak sungguh-sungguh dalam amal soleh. Kenapa? Sebab malam tadi saya keluar rumah, saya nampak tulisan Allah kat langit. Allah, kesianlah orang macam ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Semoga bukan anda.
Tanda-tanda kebesaran Allah ni sejak kita dalam perut mak kita, lahir. Kita daripada pelik kita ni, boleh kenyang dengan meminum air susu ibu saja. Dah jatuh, bangkit, belajar berjalan, bertatih. Kemudian macam mana kita boleh berlari. Kemudian kita remaja, dewasa. Lepas tu kita pula yang melahirkan zuriat. Masya Allah, semua tu satu persatu. Tak tengok manusia, tengok pula binatang-binatang. Berjalan, travel ke sana sini. Pelbagai jenis buah-buahan, pokok-pokok. Masya Allah, luasnya kebesaran Allah. Tapi sahabat-sahabat hanya nak beriman betul-betul, nak bertaubat. Setelah, ya Allah Ustazah, PKP tak pernah berlaku macam ni. Kita ni kena lockdown ni, duduk rumah saja, tak boleh ke mana-mana. Ketua keluarga je boleh keluar rumah. Ketika 18 hari bulan 3, 2020, semua orang takut, rasa macam nak kiamat sangat. Betul tak sahabat-sahabat? Tapi setelah setahun setengah berpandemik, still boleh beli makanan kat luar, still boleh berjalan-jalan dalam kereta 2 orang, still duduk atas rumah kita tilam empuk, boleh buka aircon. Masih ramai ke orang yang merasakan macam dah nak kiamat? Dia nak something yang dia rasa mungkin sampailah matahari dah terbit daripada lawan arah, kita baru nak beriman pada Allah. Ada ramai orang yang macam mencabar-cabar Allah. Betul ke engkau tu wujud ya Allah? Pokok ni macam biasa, sama je pokok-pokok lain. Aku akan betul-betul sujud kalau aku nampak pokok tu sujud. That's why bila tiba Ramadan orang sibuk, Ustazah rasa-rasa dah malam Lailatul Qadar ke belum? Ustazah agaknya malam tadi kot sebab malam tadi tu saya rasa macam pelik sangat. Saya keluar rumah, saya nampak pokok pasu rumah saya tu, pokok pasu. Pokok dalam pasu. Saya nampak macam tunduk, macam tengah sujud. Kan sahabat-sahabat, barulah besok tu dia bangun awal, baca Quran 3 juzuk terus. Kan? Lepas tu bini dia siram, pokok bunga tu siram. Lepas tu tegak balik. Rupanya bukan sebab pokok tu sujud depan mata engkau. Rupanya sebab semalam 3 hari dah kau tak siram pokok tu, memanglah dia tunduk. Kan sahabat-sahabat, bagi air balik, tegak balik pokok tu. Dia pelik-pelik lah, dia nampak tulisan Allah kat langit baru. Kan zaman dulu-dulu kita sekolah, sampai dituliskan surat berantai kan. Ada gambar ni sekian kat langit, sekian kat langit. Macam dekat Madinah Ustazah, kubah tu dipancarkan dengan ada warna sinaran, warna merah. Selalunya dia berwarna hijau. Allah, memang ada lampu yang begitu. Kamu je yang tak tahu. Ustazah, saya tawaf tadi. Ini jemaah umrah saya punya kes, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya tawaf tadi, tapak kaki saya sejuk Ustazah. Saya rasa saya tawaf bersama malaikat. Tapi Ustazah jangan cerita kat orang. Saya rasa saya seorang je dapat macam tu. Ini umrah pertama saya Ustazah. Tak adanya kaki akak seorang je yang sejuk. Semua orang rasa sejuk. Oh ya ke Ustazah? Ya. Tiles dekat dataran Masjidil Haram ni memang tiles yang paling mahal. Dia pantul cahaya. Memang siapa je tawaf kat situ memang sejuk. Jangan nak perasan kaki akak seorang sejuk. Oh ya ke Ustazah? Saya ingatkan saya je perasan. Kalau dekat Mekah tu orang datang minta sedekah, kan? Tak bagi 1 rial, bagi 10 rial, 100 rial. Kan? Banyaknya bagi kak. Baik belanja saya aiskrim. Contoh kan, Ustazah gurau-gurau dengan jemaah. Ustazah, tak baik sangka buruk Ustazah malaikat tu. Saya rasa malaikat tu Ustazah. Sebab tadi ada 10 orang lalu depan dia, dia tak minta sedekah. Tapi bila saya lalu, dia tadah tangan. Saya rasa malaikat. So saya rasa berdosa kalau tak bagi. Tu mesti Allah nak gandakan rezeki saya. Saya ni pun tengah minta ni kan nak beli aiskrim 3 rial tu. Mailah sikit. Kan gurau dengan dia. Semua. Tapi balik Malaysia, ting tong. Ni betul-betul orang nak minta sedekah ni. Sindiket tu tak payah buka. Sindiket. Kat mana Tuhan kita sebenarnya sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kenapa kita nak tengok benda yang pelik-pelik, ajaib, baru nak beriman pada Allah? Ada golongan yang macam tu. Cuba tengok orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Tak tunggu tanda-tanda pelik-pelik ni. Sebab aku ni pun dah tanda kebesaran Allah. Malam dan siang pun dah tanda kebesaran Allah. Aku bernafas free of charge ni pun tanda kebesaran Allah. Kenapa aku nak bermusim dalam berzikir? Kenapa aku nak bermusim dalam menyembah Allah? Kenapa dalam pandemik ni saja kita nak menyembah Allah? Dan orang-orang yang leka, orang-orang yang tidak betul-betul memandang kebesaran Allah, setahun setengah pandemik dia dah penat, dah taat. Tak kiamat pun lagi Ustazah, ingat nak kiamat dah hari tu. So what? Kalau tak kiamat lagi, dah setahun setengah pandemik, kau nak buat apa? Bermaksiat? Penat dah dalam taat? Jangan sampai Allah matikan kamu dalam keadaan kamu tidak taat itu.
Ini yang kita nak sebut sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita fikir dengan akal kita. Tak mesti orang yang mengaji agama je boleh memikirkannya. Kita orang dewasa, kita faham. Betul juga apa Ustazah cakap tu Kenapa hari tu awal-awal PKP aku betul-betul lah Quran baca hari-hari. Sekarang ni aku tengok Hindustan pula 3 jam. Lepas tu sambung Korea pula, sambung sinetron pula. Sampai maghrib aku pun lambat. Tak rasa dah nak kiamat tu dah tak rasa. Kesian sahabat-sahabat dirahmati Allah, perbaiki diri kita. Subhanallah. Baik. Ambil lagi kalimah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Biasa kan kita baca ni. Maka sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Suratul Insyirah ataupun suratul Syarah ayat 5 hingga 6. Kita biasa baca dalam solat kita. Inna ma'al usri yusra. Ulang 2 kali dalam ayat ini kita biasa baca dalam solat. Para sahabat radhiyallahu anhum bila tahu tentang ayat ini diajarkan oleh Rasulullah ketika turunnya wahyu, Nabi terus hafalkan ayat, beramal dan sampaikan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okay, dan sampaikan. Kenapa Kak Naza ada orang confuse lagi ke muka surat? Sahabat-sahabat, la tahzan. Saya memulakan kitab ini dengan buku kuning. Penerbitnya Pustaka Al-Hidayah. Penterjemahnya Nur Aini Abu. Okey, kalau penerbitnya sama, penterjemahnya sama, so semua isinya akan sama. Walaupun muka suratnya berbeza. Muka surat berbeza tu kerana diulang cetak. Yang tim khidmat Ustazah Zai uruskan untuk sampai kepada anda. Nampak tak saya pinkan Ustazah Muzayyanah tu, ada pin kat situ. Anda klik dekat situ, anda akan jumpa nombor telefon. Nombor telefon itulah untuk anda tempah buku ini yang bukan sama dengan buku Ustazah Zai kulitnya. Sebab ni tak terbit dah. Dia dah reprint. Jadi muka suratnya berbeza dalam 4 ke 5 muka surat macam tu, itu biasa. Tapi semua kandungan isinya sama. Dia berwarna hijau. Okey, sebab itu ada yang muka surat tak sama. Jadi sahabat-sahabat tak payahlah confuse setiap kali kuliah, tak payah confuse. Jadi kalau penerbitnya bukan Al-Hidayah, penterjemahnya bukan Nur Aini Abu, biasa untuk tak jumpa. Mana Ustazah baca ni? Memang tak jumpa sebab susunan muka surat tak sama. Cara mengulas ayat tak sama sebab penterjemahnya berbeza. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi pastikan buku La Tahzan yang kita ada kat rumah tu, yang bukan beli daripada tim khidmat, anda masih boleh guna kalau penerbitnya adalah Al-Hidayah, penulis penterjemahnya adalah Nur Aini Abu. Kalau penerbitnya lain, penterjemahnya lain, so khulasahnya akan menjadi lain sebab susunan muka surat. Mungkin bab tadi tu dia letak belakang sekali. Jadi kita confuse. Sebab itu bila ada orang hantar messenger kat saya, Ustazah guna kitab mana ni? Kenapa kitab saya tak sama? Tak payahlah nak stres sangat. Okay, sahabat-sahabat, hadiahkan buku kita tu dekat orang lain. Mungkin satu cara. Lepas tu kita boleh dapatkan yang baru. Kalau tak beli kitab pun Ustazah tak pernah paksa. Okay, dengar saja. Tapi kalau yang nak jiwa istiqamah ni, kita syok sebab penekun-penekun La Tahzan dah boleh meniru dekat status Facebook mereka, boleh kupas semula, boleh bercerita dalam family group mereka, boleh memujuk kawan-kawan yang sedang berduka. Masya Allah, kita nak belajar sampai ke tahap itu. Okay, jadi Ustazah kadang rasa macam terganggu juga. Kesiannya dia ni tak jumpa muka surat ke? Macam tu. Kesian sahabat-sahabat dirahmati Allah kalau kawan kita tercari-cari, akhirnya dia hilang fokus. Jadi jangan, kena faham kita kaedah dalam La Tahzan ni, kita menggunakan penulisnya Nur Aini Abu, penterjemah. Sebab ni La Tahzan adalah kitab Arab daripada Dr. Aid Al-Qarni. So biasa penterjemah. Ustazah pun ada banyak kitab-kitab terjemahan. Jadi kalau kita berkitab, berguru, guru tu pakai kitab yang diterjemah, yang diterbitkan oleh siapa. Macam tu. Jadi takut ada kekonfusan, kegaduhan pula dalam ni sesama peminat La Tahzan. Pasal apa aku punya tak sama? Sabar, Ustaz. Okey. Baik, nanti lain kali Ustazah buat macam satu video lah buku apa yang kita gunakan nanti. Okey, tapi anda kadang-kadang Ustazah tulis dekat status tu tak tengok pun. Itu budak kecilnya bahas. Baik, kita sambung lagi. Sahabat radhiyallahu anhum bila dapat ayat ni, muslimat dirahmati Allah,
Depa dapat musibah, depa berlari-lari. Saya mula-mula baca cerita ni dalam tafsir Al-Azhar, saya jatuh air mata. Sebab apa? Ya Allah, aku tak dapat bayangkan. Sahabat, bila ayat inna ma'al usri yusra ni turun kepada Rasulullah, disampaikan kepada mereka, start daripada situ, bila mereka dapat, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dapat musibah, mereka sepertinya berlari dengan ceria, semangat. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Rasulullah pun, pahal ni seronok sangat, happy sangat jumpa aku ni. Ya Rasulullah, aku baru ditimpa musibah. Ibarat bahasa macam tu kan. Rasulullah kata, pasal apa seronok? Kan? Engkau ditimpa musibah. Contoh, siapa? Suriah Sulaiman. Siapa lagi? Hayati Hasan. Tiba-tiba jumpa Ustazah. Syoknya kalau kita dapat jumpa. Tiba-tiba jumpa Ustazah. Ustazah, ya Allah Ustazah, saya dapat musibah. Mesti Ustazah pelik. Kak dapat musibah ke dapat nikmat ni? Kenapa ceria bahagia sangat? Ustazah, kan para sahabat, ya Rasulullah, bukankah engkau telah mengajarkan kami bersama sulit itu ada kemudahan? Itu yang saya terus jatuh air mata. Ya Allah, macam tu rupanya sahabat menerima ilmu daripada Rasulullah. Bila kita dapat anak murid yang macam tak faham-faham, yang susahnya nak dapat jiwa, jangan salahkan anak murid, sahabat. Saya kata, aku ni yang tak betul dalam beramal. Kenapa? Aku dah cakap banyak kali dah pasal fa'inna ma'al usri yusra ni. Tapi kenapa orang tak ada rasa? Aku ni yang tak betul, ya Allah. Kenapa kita rasa menangis? Sebab Rasulullah, manusia yang paling betul, menyampaikan kepada para sahabat-sahabat punya rasa. Ya Rasulullah, aku sedang dapat musibah. Sebab Nabi menceritakan pada mereka, sulit yang Allah bagi kat kita hari ini, bukan Allah cipta sulit, noktah. Tak. Ulama membahas ma'a. Inna ma'al usri. Dia guna kalimah ma'a ni maksudnya bersama. So, sulit. Dalam pada Allah beri sulit, Allah sedang siapkan mudah. Maknanya dia datang ma'a, bersama. Dia tak datang sendirian sulit ni. Bersama sulit ini ada kemudahan. Bersama susah ini ada kesenangan. Syaratnya, siapa yang akan dapat ni? Orang yang bertakwa. Sahabat, Masya Allah, kita rasa tak? So, kalau aku ni sedang dalam sulit sekarang ni, bergembiralah. Bukan bergembira terkinja, terlompat-lompat, tulis kat Facebook, "Yeay, aku dapat musibah." Musibah apa? Orang tanya, pelik seronok sangat ni. Bapak aku baru meninggal. Dah orang kata memang al-mengongi lah dia ni. Bapak meninggal pun seronok, pelik sangat. Bukan macam tu maksud. Tapi kita sangat tekun hati kita menerima akan ada hikmah di sebalik semua ni. Maka kita akan bangkit dengan semangat walaupun kita dalam musibah. Ini orang yang berpegang kepada Quran. Subhanallah, sahabat. Okey, kita ambil lagi. Saya nak habiskan ni. Jadi saya tak nak ulas panjang sikit dalam ni. La yaghliba usrun yusrain. Satu kesulitan tidak akan pernah mengalahkan dua kemudahan. Bersama dengan sulit itu Allah siapkan kemudahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dalam At-Talaq ayat 1, la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Barangkali Allah mengadakan sesuatu itu, suatu hal yang baru. Sesudah itu, maknanya selepas satu sulit akan ada senang. Selepas gelap pasti akan datang terang. Selepas pandemik pasti kita akan seronok, dinamik. Macam tu lah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Amin. Inna nasrallahi qarib. Baqarah 214. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Nasrallah, pertolongan Allah. Qarib, sangat dekat. Dan kalau kita telusuri ayat ini sebelum dan selepasnya, dengan siapa sahabat-sahabat dirahmati Allah, pertolongan Allah, nasrallahnya qarib, sudah pasti Allah cerita orang-orang yang bertakwa. Tunduk patuh kepada Allah. Kita hanya berdoa sungguh-sungguh dengan Allah saat kita sulit. Ini bahaya. Jom kita betul-betul mencari Allah saat kita senang. Bila datang susah pada kita, Allah berlari mendapatkan kita. Sahabat, tak sedikit orang yang saat susah baru cari Allah. Lepas tu dia bertanya-tanya, kenapa Allah tak nak tolong aku? Kenapa Allah tak nak tolong aku? Sebab susah baru engkau cari Allah. Di mana engkau ketika engkau mendapat senang? Engkau bersyukur tak dengan cara yang Allah kehendaki? Menggunakan tak seluruh nikmat yang Allah beri itu ke jalan-jalan Allah? Orang yang begini,
Bila dia dapat senang, dia tidak melampau dalam hidup. Sebab dia tahu dalam harta dia ni ada imbuhan untuk orang lain. Masya Allah sahabat-sahabat. Please kita ubah diri kita. Mencari Allah saat senang, Allah akan cari kita saat kita susah. Tapi orang yang sibuk hanya mencari Allah saat susah, bahaya orang ni. Takut bila dia dah senang, dia lupakan Allah. Adakah itu takwa? La. Okey? Ibadahnya bermusim kepada Tuhannya. Ini bahaya. Baik. Apa lagi sahabat-sahabat, cuba pandang pandemik ini. Ada ramai orang yang terlupa dengan Allah. Bahagia ke sana sini dengan duit yang dia ada. Mempamerkan kereta-kereta mewah yang dia punya. Sahabat, dia terlupa semua itu adalah hantaran Allah untuk digunakan kepada jalan-jalan syukur mencari Allah. Ini yang kita nak cari. Perbetulkan. Okey? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-A'raf 56. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat baik. Kita selalu nak rahmat Allah, nak rahmat Allah. Kepada siapa rahmat Allah tu datang? Kepada muhsinin, orang-orang yang fokus hidupnya nak buat baik, nak buat baik, nak buat baik. Okey sahabat-sahabat. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karb. Ketahuilah bahawa pertolongan itu ada bersama dengan kesabaran. Ini hadis. Bahawa pertolongan annan nasra ma'as sabr. Pertolongan Allah akan datang dengan sabarnya kita menempuh sesuatu keadaan. Faham? Kemudian wa annal faraja ma'al karb. Dan kelapangan itu selalu bersama kesulitan. Waktu kita sulit ni sahabat-sahabat, percayalah bila kita balik kepada Allah, kelapangan tu akan Allah datangkan. Ini jaminan Allah. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Seorang penyair berkata, jika persoalan, ni saya nak baca laju, syair kan. Jika persoalan terasa semakin menyesakkan, tunggulah datangnya kelegaan. Kerana sesuatu yang paling dekat dengan persoalan yang menyesakkan adalah kelegaan. Nak datang lega ni sahabat, mestilah. Macam mana kita nak tahu tentang senang setelah kita melalui susah? Kan orang-orang sekarang, dulu masa mak susah. Kan? Maknanya sekarang ni dah senang lah sahabat-sahabat. So biasa sahaja kita melalui sesak, insya-Allah nanti kita akan bertemu dengan lega. Maka yakinlah dengan jaminan Allah untuk kita. Okey? Apa lagi penyair berkata? Sungguh aku ialah menahan diri setelah Ibnu Abbas, sedangkan air mata semakin mendesak untuk tercurah. Kebahagiaan pasti tiba. Dalam sedih biasa air mata tercurah. Kebahagiaan pasti tiba. Orang yang jahat pasti tercela. Ustazah Zai selalu share kan? Mak Ustazah selalu cakap, tak apalah orang buat jahat. Tak payah balas jahat orang tu. Tahulah Allah nak balas. Ini maksud orang jahat pasti tercela. Tak payah kita yang sibuk-sibuk nak cerita kat Facebook dia tu jahat. Tak payah. Tak payah cerita pasal keburukan orang tu. Dia akan tercela dengan sikapnya sendiri. Percayalah sahabat-sahabat. Tak payah tunggu kita cela dia. Dia akan tercela. Tunggu dan lihat. Subhanallah. Segala keburukan telah menimpa. Saatnya kelegaan menjelma. Kita akan dapat kelegaan itu. Okey? Penyair lain mengatakan, banyak mata terbeliak, sementara yang lainnya terpejam. Di dunia nyata sesuatu bisa ada, bisa juga tiada. Di dunia ni biasa je. Kadang ada, kadang tak ada. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maka lemparkan sekuat tenaga kesedihan hatimu. Bila ada rasa sedih, jangan dilayan, lemparkan. That's why buku ini bertajuk Jangan Bersedih. Sahabat, memang kan nak cakap ni mudah, tapi maksud jangan dilayan melampau-lampau sampai kita terhenti buat segala kebaikan. Ini silap. Sebab kesedihanmu hanya akan membuatmu menjadi gila. Hati-hati sahabat. Saya garis kalimah ni. Kesedihanmu hanya akan membuatmu menjadi gila. Lagi kita layan, dirahmati Allah, lagi kita layan, lagi kita tunduk dengan nafsu. Ni bahaya. Apa yang kau perlukan, sesungguhnya Tuhanmu telah menyiapkan apa yang kau perlukan esok hari. Dan kau akan menjumpai kecukupan itu.
ketika kau menjalaninya. Sebab tu faqaddara wa hada. Allah telah takdirkan, tempuh je, Allah akan tunjukkan jalan kepadamu. Tapi kalau kita tak berani untuk tempuh, sahabat, janganlah malam ya Allah, janganlah siang ya Allah, biarlah duduk kat takut ni. Kita tak berani tempuh, kita tak akan bertemu dengan hikmah. Terakhir penyair sebut apa? Biarkanlah segala sesuatu mengalir seirama takdir. Jangan sekali-kali kau tidur, kecuali tetap waspada. Kita dalam pada nak berehat, tidur tu adalah rehat, pun tetap waspada. Mungkin ada bahaya waktu kita tengah tidur. Sebab tu Nabi suruh kita berdoa, memaafkan orang, takut kita mati waktu tidur. Sahabat-sahabat, saat kau kedipkan matamu, kau akan tercengang. Ternyata Allah telah mengubah keadaan. Sekerdipan mata di sisi Allah tak sama dengan sekerdipan mata kita. Bagi Allah, sakit yang sedang kita lalui ini sekejap je. Lebih kurang sekerdipan mata je, dia akan berakhir bila serahkan kepada Allah. Masya Allah sahabat, kita bangkit bersama. Allahu Akbar. Kita tutup dengan renungan. Saya nak habiskan. Jangan bersedih, kerana kesedihan itu akan membuat harta yang tersimpan di dalam gudang dan istana-istana anda yang indah dan megah, dan di dalam kebun-kebun anda yang menghijau itu hanya akan menambahkan kesedihan. Ada orang kaya raya, rumah besar macam istana, tapi hati sedih. Bisnes membuat-buat macam duduk dalam sangkar emas, tapi hatinya sedih. Kesian kan sahabat-sahabat? Kedukaan dan keputusasaan anda sahaja. So jangan dilayan kesedihan tu. Nanti semua tak bermakna. Walaupun kita duduk dalam rumah besar tak ada makna, semua tak bermakna. Jangan layan sedih. Jangan bersedih. Sesungguhnya ubat-ubatan yang diberikan doktor dan ubat yang dijual di farmasi dan pemeriksaan seorang doktor tidak banyak membantu diri anda. Kita disuruh ikhtiar jumpa doktor, doktor bagi ubat. Benda tu sebenarnya tak banyak membantu anda. Kerana apa sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita pergi jumpa doktor, makan ubat, ikut ni, tapi hati kita masih bersedih. Dalamanmu tak sihat lagi. Walaupun tubuhmu, jasadmu kuat, kalau kamu layan yang dalam ni bersedih, lemau, tak nak bangkit, tak nak senyum. Kita dah belajar sebelum ni kena senyum kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, anda akan makin sakit. Nanti makin berungut-rungut. Mak dah pergi makan segala ubat dah mak dah makan, tapi tak baik lagi. Tukar persepsi sulit kita, sakit kita masa tu, kita terima. Ikhlaskan hati, Allah pilih aku sebagai orang yang diuji Allah dengan sakit. Walaupun merangkak aku kena kuat untuk beribadah kepada Allah. Ada orang baru sakit sikit tak nak sembahyang dah. Ada orang baru sakit sikit dah tak mampu nak senyum dah sahabat-sahabat. Ni yang dia susah, makin susah. Apalagi bila anda masih menanamkan kesedihan dalam hati. Sedih kenapa saya yang kena kanser. Sedih kenapa saya yang mak saya yang kena COVID. Sedih kenapa keluarga saya yang kena. Kita akan terus-terusan dalam sedih. Saya minta maaf kalau ada hati yang tersentuh. Mungkin ada di kalangan anda yang mengatakan, Ustazah cakap senanglah tak kena pada Ustazah. Tidak sahabat. Semua kita sedang diuji oleh Allah. Semua kita pernah melalui ujian yang bertalu-talu. So jangan layan sedih itu. Okay, insya-Allah. Dan jangan pula kata, oh kalau macam tu tak payah ambil ubat kat hospital lah. Dia membantu tapi sedikit sangat. Yang jauh lebih membantu adalah hati kita ni. Apabila anda masih menanamkan kesedihan dalam hati, menggantungkan kesedihan di dalam kedua kelopak mata, membiarkan diri anda untuk dimasuki kesedihan itu, layan sedih. Syaitan duk seronok bisik. Nafsu kita semakin galak suruh kita buat kejahatan, sangka buruk dengan Allah, dan menyusupkannya di bawah kulit. Masya Allah, bahasa dia indah. Maka semua itu hanya akan sia-sia. Mu ambil lah ubat paling mahal pun, tapi mu tak nak adjust cara fikirmu menerima takdirnya Allah, benda tu tetap akan sakit. Okey? Jangan bersedih kerana anda masih memiliki doa. Anda boleh bersimpuh di hadapan pintu-pintu Tuhan yang Maha Kuasa. Apakah pintu-pintu Tuhan? Melalui solat, melalui istighfar. Allahu Akbar sahabat-sahabat. Banyak cara untuk sampai kepada Allah. Itulah pintu-pintunya. Banyakkan berdoa. Memohon agar diberikan ketenangan. Ya, mak saya dia kena COVID dekat hospital ni Ustazah. Memohon agar diberi ketenangan. Kalau akak tak tenang, macam mana akak nak doakan mak akak dekat hospital tu?
anda juga masih memiliki waktu sepertiga akhir malam sebagai waktu mustajab dan masih memiliki waktu untuk menyerahkan segalanya kepada Allah dalam sujud. Sampai diuji bertalu-talu pun kamu masih tak nak menggunakan malam untuk berdoa di waktu yang paling mustajab. Tapi nak minta tolong Allah. Waktu yang Allah suka, penghujung-penghujung malam, 1/3 malam, kita tak gunakan pun untuk berdoa. Kita tak percaya mustajabnya doa di tengah-tengah malam. Kita memilih untuk tidur berdengkur sepanjang malam. Ini bahaya sahabat. Allah beri ujian untuk kita meratap kepada Allah. Kita bersujud, mendayu-dayu, merayu-rayu, minta dengan Allah. Tolong ya Allah, tolong. Saat orang lain sedang berdengkur tidur, kita bangun sucikan diri. Suara kita di bumi terdengar di arasy Allah. Seolah-olah kita ketuk pintu arasy Allah. Aku tengah susah ni ya Allah, tolong. Orang lain tak tahu kita tengah meratap di malam hari. Please do it. Okay, sahabat-sahabat, jangan bersedih kerana Allah telah menciptakan bumi dengan segala isinya untuk anda. Telah menumbuhkan taman-taman yang memberikan pemandangan indah, kebun-kebun yang berisi tumbuh-tumbuhan yang indah, rimbun dan taman-taman dengan tumbuh-tumbuhan yang indah untukmu, pohon-pohon kurma yang mempunyai mayang yang bersusun-susun dan menjulang tinggi, bintang-bintang yang bercahaya, hutan belantara, sungai-sungai yang jernih mengalir. Semua ni Allah cipta untuk kita rasa terhibur atas dunia. Mengapa anda masih bersedih? Allahu Akbar. Jangan bersedih kerana anda masih dapat meneguk air yang jernih, dapat menghirup udara yang segar, dapat berjalan di atas kedua kaki yang sihat, dan anda juga masih dapat tidur dengan nyenyak pada malam hari. So, jangan bersedih. Jangan bersedih. La tahzan, innallaha ma'ana. InsyaAllah sahabat-sahabat, bila kita memilih untuk tidak bersedih, kelapangan pasti datang. Kelapangan pasti datang. Kelapangan pasti datang. InsyaAllah. Kita jumpa esok. Ustazah akan maklumkan pukul berapa, sebab Ustazah nak bersiap-siap untuk kuliah yang seterusnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.